Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Rabbi a'udzu bika min hamadzati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifus su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafana bihi wa bi ulumi fi tarin. Kita pakai muka surat 21. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, dan kata qil, dirafakkan la ilaha illallah hu bagi itu atas ibtidak dan khabarnya la ilaha yang dahulu itu, kerana asal susunan dahulu itu Allahu ilahun, maka mendahulukan khabarnya ilah. Maka ilah Allah, kemudian maka dimasukkan huruf nafi, iaitu la pada awalnya dan illa pada pertengahannya, maka jadilah la ilaha illallahu. Maka tak kala itu lafaz Allah menjadi mubtada muakhir dan ilah ni khabar muqaddam. Seperti kata kamu la muntaliqun, la muntaliqa illa zaidun. Jadi kalian syukur kita pertama sekali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia jualah yang telah menjadikan kita boleh sampai ke saat ini masih ada kelangsungan hayat di atas muka bumi ini. Alhamdulillah. Syukur kita dapat nikmat besar daripada Allah Ta'ala. Kita tak minta pun, tapi dapat dengan limpah kurnia dia juga. Iaitulah dapat Islam dengan melalui Islamnya mak ayah kita. Alhamdulillah. Syukur lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri kita nikmat boleh taat ikut perintah dia, tinggalkan larangan dia. Dengan kita dibesarkan dalam keluarga Islam, masyarakat Islam, negara Islam. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita kehendak, keinginan nak belajar, nak memahami, nak mendalami, nak memantapkan iman kita, akidah kita ke Allah Ta'ala dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita kelapangan masa, kesihatan tubuh badan, dan dapat kita hadir solat maghrib berjemaah. Dapat pula insya-Allah untuk kita nak meneruskan bacaan kitab Riyadhul Murid ni. Cuma bulan ni kita alih minggu sikit. Seada tembungan jadual apa. Alhamdulillah. Boleh ejah ke minggu kedua ni lah.
Sepatutnya kita selalu menyukai 4. Mudah-mudahan ubah tak ubah satu hal tu kesempatan yang ada pada kita. InsyaAllah kita manfaatkan pertemuan ni, meneruskan apa pelajaran yang nisbah kita baca ikut tertib kitab ni, InsyaAllah. Kata musannif, kata qil, dirafak la ilaha illallah itu atas ibtida, mubtada, dan khabarnya la ilaha yang dahulu itu. Ada sekalian kita nak sambung nisbah bacaan kitab ni, masih nak sambung i'rab. Kita belajar dah hari tu, bila sebut i'rab ni, dia adalah satu tertib tata bahasa mengikut kaedah bahasa Arab. Sekali lalu kita bicara hari tu, ada 4 kalimah kan, la ilaha illa dan Allah. Ada 2 kalimah isim, 2 kata nama dan 2 huruf, 2 sendi kata. La tu antara kaedah namanya nama la nafil jinsi. Ilaha tu dia adalah isim bagi la, kerana la ni beramal macam amalan inna. Dan khabar bagi la ni mahzuf, asalnya la ilaha mawjudun, la ilaha maqsudun, la ilaha ma'budun, la ilaha masyhudun. Ada sikit sebanyak kita bicara itu. Illa ni adatul istisna, dan di mulghah dia tak beramal. Illallahu, lafaz Allah tu kita baca dengan dhammah, i'rab dia badal daripada dhamir mustatir yang ada pada khabar la yang mahzuf. Okey, sekali lalu itu. Tuan-tuan tak ingat i'rab tu satu hal lah. Pasal memang tak pernah belajar Arab satu. Cuma kalau orang yang boleh menafaatkanlah istilah-istilah tu. Pasal kita baca ikut tertib kitab kan. Saya pun tak tahu ingin nak cerita kat tuan-tuan nak tahu. Tapi pasal kita baca ikut tertib ni, nak langkah tu macam tak apa kena je kan. Jadi tuan-tuan tak boleh nak hadam tu, kena ada azam macam ni sikit. Banyak benda yang aku tak tahu, aku tak faham langsung. Sikit gitulah. Baik. Yang ni pun dia nak sebut ni masih tertib nahwu juga. Yang ni pun saya lalu sekali lalu je. Pasal ada ke depan tu, ada makna besar yang kita nak lihat dari sudut munqati' dan muttasil, insyaAllah. Kata qil. Qil ni istilah bahasa Arab dengan mana qala ba'duhum, tapi tak tahu siapa qail dia. Kalau terjemah kitab lama, dikata orang. Siapa orang tu? Tak tahu. Itulah istilah qila. Terjemah kitab Jawi gitulah rupa bahasanya. Kaedah dalam ilmu bahasa Arab ni, kalau sebut qila ni, yang ni dipanggil siratu tamrid. Dia lah satu lafaz untuk menunjukkan pendapat dia nak sebut ni adalah pendapat dhaif. Satu disebut dengan qila kerana tak dinyatakan siapa yang bercakap tu. Apabila ada satu pendapat ataupun qaul lah kalau bahasa Arab, yang memang adalah pendapat kuat, biasanya pengarang kitab akan sebut nama orangnya. Siapa yang punya pendapat, jumhur ulama ke siapa nama ulama yang dipakai untuk dijadikan rujukan. Kalau disebut dengan qila ni, maksudnya yang ni bukan pendapat yang dipakai. Macam mana pun nak cerita juga ada wajah i'rab macam ni. Dia kata dirafa'kan la ilaha illallah hu. Nisbah baris macam tu lah. Jadi lafaz Allahu tu pada akhir tu la ilaha illallah hu baris pada Allahu tu, kita bariskan dia atas ibtida. Yang ni saya sebut sekali lalu tadi tak, saya baca je lah. Tuan-tuan ada muskil tanya, kalau boleh faham. Baik, jadi di bilik ibtida, i'rab dia mubtada, dan bila duduk belakang istilahnya mubtada muakhir. Dan khabar la ilaha, dan khabarnya khabar lafaz Allahu tu adalah la ilaha. Jadi la ilaha tu istilahnya khabar muqaddam. Allahu itu adalah lafaz Allah tu jadi mubtada muakhir. Illa tu istilahnya dipanggil mulghatun, lughah.
larang. Dia tak boleh beramal dengan amalan istisna untuk menasabkan isim selepas dia. Baik. Jadi ada setengah pendapat dia i'rab macam ni kerana asal susunan dahulu itu macam ni. Dia kata kalau ikut atas pendapat ni, asal kalimah la ilaha illallahu ni asal dia ialah Allahu ilahun. Asalnya adalah Allahu ilahun. Dia kata yang ni asal. Terjemah asal, Allah ialah Tuhan yang disembah dengan sebenar. Okay. Yang tu asal. Lepas tu, macam mana boleh diolahkan jadi la ilaha illallah tu? Macam ni dia kata. Kemudian, maka, lepas tu, mendahulukan khabarnya. Asalnya Allahu ilahun. Lepas tu, terbalik kan susunan tu. Ilahun Allahu. Lepas tu, maka kata dia bila terbalik dahulukan khabar ni jadi dia ilahun Allahu. Kemudian maka dimasukkan huruf nafi. Lepas tu baru bubuh la ilaha. Bubuh la ilaha. Bila masuk la asalnya ilahun. Bila masuk la tak boleh baca ilahun dah, kena baca ilaha. Iaitu la kata dia. Huruf nafi itu ialah la pada awalnya dan ilah pada pertengahannya. Maka jadilah la ilaha illallahu. Maka tatkala itu lafaz Allah itu jadi mubtada' muakhir dan ilah ni jadi khabar muqaddam. Bandingan dalam bahasa Arab macam ni. Seperti kata kamu la muntaliqa illa Zaidun. Asal dia, kalau dengan apa dia syarah tadi, adalah Zaidun muntaliqun. Lepas tu, bubuh muntalikun depan, Zaid bubuh belakang. Muntalikun Zaidun. Betul bubuh la dengan illa. La muntaliqa illa Zaidun. Siap. Saya tak cerita panjang lah. Saya tahu tuan-tuan tak boleh hadam. Ya, lalu je. Siap. Cuma sekali lalu lagi saya sebut, saya ngaji pun tuan-tuan ada tempat-tempat baca kitab ni. Sebab kita pun kadang-kadang mengaji, walaupun ngaji pondok, ada tempat yang lalu tu susah nak faham. Bahas-bahas ilmu ni. Tapi tok guru dia faham, dia baca ialah. Buat apa baca tu? Amanah dia. Memang kaedah dia kena baca. Dan dia nak ajar satu prinsip, apa yang dia kena baca, dia baca. Memang dia faham. Kalau dia cerita panjang lagi, ada orang tak boleh hadam. Tutang dia. Murid pula kena faham macam ni. Guru memang amanah. Dia akan ajar apa sepatutnya yang dia kena ajar. Cuma kita kena ambil faham. Banyak lagi aku kena belajar, aku tak faham. Ya. Itu antara nak buat apa faedah yang baca benda yang tak boleh faham ni. Macam tu disiplin baca kita. Zaman orang ulama dulu macam ni. Kaedah bila dia ngajar, kita pula dia ajar atas prinsip bila tak faham macam mana. Banyak susah aku nak faham. Banyak lagi kena belajar untuk faham. Baik. Ambil ya disiplin tu. Jangan jadi macam ni. Disiplin dia. Apa dia? Kita baca-baca tak faham. Apa dia mahu tulis dalam kitab ni, merepet. Tak faham langsung. Jangan buat perangai tu. Jaga baca kitab. Satu, saya nak sebut prinsip tutup guru, cara dia mengajar tu betul. Memang ada benda susah. Kalau bahasa orang putih macam mana, dia punya perbandingan tu, cerita makan buah anggur kan. Anggur ni tanam lalu ada para. Cerita musang yang makan anggur ni. Bukan musang makan ayam tu. Musang buah. Jadi bila dia tengok mangga masak, anggur masak, dia putar angin. Untuk dia lari-lari, lompat, tak sampai. Dia lompat, tak sampai. Dia lompat, tak sampai. Anggur kan masak ranum. Kalau bahasa kami, kalau anggur tu merah berjetai. Merah jetai ni. Masak ranum lah bahasanya kan. Lompat tak sampai letih, tak ada kederat lah.
Kalau kita sepatutnya macam mana? Sikap aku tak larat lah, biar rezeki orang lain lah. Jahat ni perangai Musa ni nak cerita ni, apa dia? Agak-agak kata apa? Dia mesti dalam bentuk negatif kan? Apa dia? Anggur tu masak. Ni baca kitab sendiri betul. Tak tahu, mengaku tak tahu. Jangan dengan sebab kita tak pandai, kita menyalahkan apa benda yang kita tak boleh hadap. Boleh. Kita pergi Minang, orang tak terima. Macam mana? Tuan-tuan jawab lah. Bagi prinsip tu dah lah kan. Yang kata, mata duitan. Kan? Belum tentu kan. Tentang kita yang mata duitan. Kata macam mana? Tak layak kita minta dia. Kan? Kita siapa, dia siapa. Kita rasa macam layak. Kena betul diri dulu. Tak kelahi ya. Tak kelahi. Ya. Memang tertib ulama-ulama kita ajar disiplin macam kita itu. Baik. Maka ada pun istisna itu pada qaul yang sahih adalah istisna munqati'. Satu lagi pula, i'rab, masih baik i'rab. Ni cerita apa ni? Nak cerita ilah. Ilah ni kalau istilah bahasa Arab dia panggil adatul istisna, perkakas untuk pengecualian. Dan antara disiplin bahasa Arab ni dan format yang ada, kalau kita ambil mudah sebelum tengok la ilaha illallah ni, nak cerita mengkotek dengan ada istilah nanti ke depan mutasil kan? Kita biasa dengar ayat macam ni. Fasajadu illa iblisa aba wastakbar. Kan? Ambil tengok dalam tu. Tuan tu dulu. Fasajadu illa iblisa. Dia punya baris macam tu kan. Kalau kita baca Quran pun. Fasajadu illa iblisa aba wastakbar. Betul kan saya baca? Yeah. Nak faham cerita apa ni? Cerita tu kerana cerita waktu Iblis diperintahkan untuk beri penghormatan kepada Nabi Adam. Itu maksud ayat terjemahnya, sujudlah kamu ke Nabi Adam. Maksud sujud tu hormat, bukan sujud tu sembah. Kita tak boleh. Mana ada mana akan ada perintah Allah Ta'ala makhluk sembah ke makhluk, tak ada. Jadi ayat Quran tu usjudu li Adam tu dengan mana ulama tafsir kita hurai, berilah penghormatan kepada Nabi Adam. Lafaz dipakai usjudu. Sekali lalu. Baik. Bila diperintah untuk sujud, yang perintah tu disuruh kepada malaikat dan iblis. Apa jadi? Illa fasajadu illa iblis. Melainkan iblis. Baris dia apa? Illa iblisa. Kenapa baris iblisah? Itu kita punya fokus lah. Perintah sujud kepada malaikat dan iblis. Iblis tu jin lah. Malaikat sujud. Iblis tak sujud. Iblis ni bukan bukan jenis. Bukan jenis malaikat. Malaikat lain kejadian. Iblis lain kejadian. Oleh kerana iblis ni kejadian dia asal dia daripada bukan macam mana kejadian malaikat bukan daripada nur, tapi iblis daripada nar, daripada api. Baris dia kena baca fasajadu illa iblisa. Fokus itu. Andai kata iblis ni adalah daripada malaikat, baris dia tu bukan illa iblisa, bahkan boleh baca illa iblisu. Sikit lah saya sebut macam tu kan. Jadi tujuan nak cerita ni apa? Kita baca la ilaha illallah tu la ilaha illallahu. Dia baca hu. Bila hu ni maksudnya bukanlah Allah ni asing lain daripada
ilah tu. Kan? Ustaz. Ya. Saya baca dulu apa dia sebut ni. Macam mana pun kita ada, saya nak guna munafat apa yang kita pelajaran dan lepas belajar tu, kita ada belajar kulli juz'i kan. Yang ni pun ingat tak ingat pun, sebab kita ni memang ada bab dia kena berajak pada pelajaran lama dan ada pengetahuan dengan bahasa Arab sikit. Dia kata kalau tak boleh hadap pun disiplin kita baca ikut kitab, dengarlah sekali lalu. Allahumma salli alaihi wasallam. Kaedah bahasa Arab ni, kalau kalau kita sebut satu kalimah, tu illa, lepas tu siapa selepas illa tu, dia kalau daripada jenis istilahnya mustasna minhu, yang ni dipanggil istisna muttasil. Kalau lain daripada jenis yang dikecualikan daripadanya, mustasna minhu tu istilahnya dipanggil istisna munqati'. Kalau contoh dalam kitab dia buat misalnya ni. Ma qama qamal qaumu illa Zaidan. Gitu. Qamal qaumu illa himaran. Gitu. Berdirilah kaum melainkan Zaid. Qamal qaumu illa himaran. Himar ni keledai. Jadi kalau sebut illa Zaid, qamal qaum, dirilah kaum. Kaum ni mesti orang, bukan keledai. Illa Zaid. Jadi Zaid ni dia sebahagian daripada kaum. Kalau melainkan himar, himar ni lain daripada kaum. Kalau himaran nama dia munqati'. Kalau Zaidan nama dia muttasil. Istilah sikit. Jadi sini dia kata istisna illa Allah itu kaul yang sahih, dia kata adalah istisna munqati'. Jadi bila kata istisna munqati', Allahu la ilaha illallahu. Jadi bila dia kata munqati', maksudnya lafaz Allah ni dengan ilah yang kita nak nafi ni, Allah ni adalah lain daripada ilah yang kita nafi di depan. Itulah maksud istisna munqati'. Kalau istisna muttasil, la ilaha illallahu tu, lafaz Allah tu adalah yang kita kecualikan daripada ilah di depan. Yang tu dipanggil istisna muttasil. Apa tujuan dia nak sebut ni, nanti saya sebut kemudian. Saya nak baca i'rab dia dulu. Baca sekali dulu. Kata Syekh Ahmad Suhaimi rahimahullahu ta'ala pada syarah Hudhudi. Panggil Hudhudi pasal dia ada nisbah pada Hudhud kan. Saya tak tahu ingat dah kenapa pengarang ni nisbah pada Hudhudi pada dia tu. Dia kata macam ni, wal haqqu annahu munqati'un sawa'un kana al mustasna minhu al ma'budu ail batilatu awil ma'budu ay bihaqqin lianna ibadataha bihaqqin taqdiriyatun wa ibadatullahi bihaqqin tahqiqiyatun wa itlaqul istisna'i alal munqati'i majazun wal qawlu bi annahu kharijun an aqsamil istisna'i, sambung ni sebelah, falaisa muttasilan dhaifun. Ini terjemah tu. Dan sebenarnya dia nak, yang ni dia nak terjemah perkataan Syekh Ahmad Suhaimi dia sebut depan tadi. Dia kata sebenarnya perkataan yang disebut nama ni Syekh Ahmad Suhaimi ni daripada kitab karangan dia membicarakan la ilaha illallah ni, dia kata mustasna itu munqati'. Saya sebut sekali lalu munqati' tu apa dia tadi. Kalau atas istilah
Lafaz Allah tu lain daripada ilah yang dinafi. Itu dipanggil munqati'. Sama ada yang diistisna daripadanya, sama ada yang kita kecualikan, tiadalah ilah melainkan Allah tu. Sama ada yang diistisnakan daripadanya, yang disembah dengan yang batil atau yang disembah dengan sebenarnya. Sama ada kita andaikan ilah tu ilah hak ke ilah batil ke, macam mana kita ada bicara la ilah tu, walaupun asal bicara kita nafi tu adalah nafi ilah hak, bukan ilah batil macam mana disangka oleh orang kafir. Bukan kita nafi tu nafi sembahan berhala, tokong, patung, bukan. Ada kita bicara dulu lah. Dia kata sama ada ilah tu dengan mana ilah batil ke ilah hak ke, tetap illallahu tu kata dia adalah istisna munqati'. Baik. Pasal apa dipanggil istisna munqati'? Kerana bahawasanya yang disembahkan dia dengan sebenar, kalau kita andaikan ilah tu adalah yang disembah dengan sebenar, melainkan Allah, kan kita kecuali tu. Pengecualian tu kata dia adalah dengan takdir juga. Kan asal terjemah, tiadalah Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Allah adalah antara Tuhan yang disembah dengan sebenar. Itu pun pandang pada sudut, kita ada bicara dulu kulli dengan juz'i. Ada saya sebut nakira, marifah. Ni nama am, ni nama khas. Ada saya bicara dulu kan macam tu kan. Kalau pandang pada sudut tu, ilah ni Tuhan yang disembah dengan sebenar, Allah adalah Tuhan yang disembah dengan sebenar. Faham tu macam sejenis ya? Jenis yang sama. Dia kata, kalau kita andaikan kata ilah ni adalah makna ma'bud, ilah yang ma'bud yang sebenar, ma'bud bilhaq, walaupun begitu, tetap ilallah ni nama istisna munqati', kerana ilah yang kita nafi depan tu, yang tu adalah ilah hak yang takdiri. Andaikan saja ada. Kerana tak ada dah ilah melainkan Allah saja ilah. Selain pada Allah, mana ada? Allah tu adalah memang Tuhan sebenar dan dia esa saja, wahdahu la syarikalah. Jadi tentulah Allah ni dengan la ilah yang nafi di depan, Allah ni bukan daripada jenis mustasna minhu. Pasal ilah ni adalah ilah takdiri, Allah adalah ilah hakiki. Itu maksud dia nak kata ilah yang kalau kita andaikan disembah dengan sebenarnya, dia dengan takdir juga, dan ibadat yang bersembah bagi Allah Ta'ala dengan sebenarnya itu hakikatnya. Jadi sembah ke Allah adalah Tuhan sebenar. La ilah yang kita nafi adalah takdir saja. Kita anggap macam ada Tuhan lain, yang tu yang kita nafi. Kita kata tak, Tuhan yang semacam Allah Ta'ala tu tak ada dah, melainkan yang hanya ada ni Allah. Jadi yang kita nafi itu bukan Allah, pasal Allah yang ni Tuhan sembah sebenar, yang ni Tuhan disembah sebenar atas jalan takdiri. Dan diitlakkan istisna atas munqati'. Situ je ada cerita tak? Kalau ikut dalam ni dia ada cerita lain. Oh betul, habis itu. Yang tu pun kalau saya nak cerita lagi tak ke mana juga pasal nak sebut munqati' muttasil. Cukup kalau tuan-tuan boleh faham sekali lalu macam tu, pada dah. Macam mana pun atas kita nak ambil manfaat maknanya ni. Saya pernah sebut sekali lalu dulu rasanya awal kitab macam ni. Kalau katalah ada orang dizikir macam ni, dizikir lah. Kemudian sampai tahap macam ni, la ilah, mati. Ta'adan ilallah. Soal, mati Islam ke mati kafir? Situ lah nak tengok tu. Situ antara tempat dia tu. Kalau asal terjemah apa?
Tiada Tuhan. Bahasa pendek dia. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya. Tuhan sembah sebenarnya tak ada. Jadi etis Maksudnya dia pahaman etis, free thinker, Tuhan ni tak ada. Semua ni nature. Seolah-olah macam tu kan. Macam tu ke maksud dia? Bukan. Maksud apa? Dia punya maksud tu Allah je ilah. Tapi secara tertib susunan tu tiadalah disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Ayat tu sebenarnya nak menunjukkan dia nak mengiyakan Allah dia Tuhan sebenar. Selain pada Allah Ta'ala bukan Tuhan sebenar. Jadi walaupun disebut tak habis la ilah, bukanlah maksudnya ayat disebut tu Tuhan sebenarnya tak ada. Dengan makna menafi. Dan nafi itu Allah termasuk sekali yang dinafi. Pasal Allah adalah Tuhan yang disembah dengan sebenar. Mana boleh macam tu? Kalau dia terjemah, dia arti yang macam tu, dia sebut la ilah, mati kafir. Pasal apa? Pasal dia nafi ilah tu dengan Allah sekali dia nafi. Mati kafir. Atas soalan tadi, adakah kafir orang yang sebut la ilah mati? Jumhur ulama kita bahas, dia kata tak. Pasal apa? Pasal yang tu hanya uslub istisna saja. Istilah uslub ni tata cara dalam kaedah istilah kita ada bicara tu nafi isbat, uslub saja. Sebenarnya nak cerita daripada la ilaha illallah ni apa? Allah jua ilah, makhluk tidak mempunyai sifat ilah sama sekali. Yang ni pun kita dah bicara dah dulu dah. Atas soalan asal saya tanya ni, adakah la ilah kalau ada orang sebut itu dia mati jadi kubur? Tidak. Kerana apa? Kerana yang dinafi itu Allah tak termasuk dalam nafi itu. Kerana lafaz Allah ni adalah munqati' daripada lafaz la ilah. Situlah tempat pakai dia. Tempat pakai. Ulama dia bahas itu pasal dia nak jaga supaya jangan mengkafirkan pada orang yang tak sepatutnya dikafir. Yang tu lah. Syamsul tu kan. Bila Syamsa ilah betul lah. Itu ilah saja kan. Memang dia ada satu ilah kan. Allah ilah. Jadi yang dinafikan ilah yang andai kan. Ilah sebenar yang diandaikan. Ya. Termasuk juga kalau kita kata bahasa-bahasa lain tu boleh juga kan. Yang tu pun saya malas nak sebut lagi. Bopinok kepala kan. Cuma saya nak sebut ini apa dia tadi La ilaha illallah. Allah okey, asal nak sebut tadi, kalau orang sebut la ilah mati, taklah jadi kufur. Pasal maksud dia nak kata Allah saja ilah, yang lain tu tak ada makhluk ni, tak ada sifat ilah sama sekali. Baik. Walau bagaimanapun orang tua kita dulu dia tak bagi kita hanya berhenti dekat la ilah. Kena jegah dia kan. La ilah. Kalau ada orang lah perangai sebut gitu, la ilah, la ilah. Weh, apa kau cakap macam ni? Kena tegur kan? Tuan-tuan saya tak tahu lah, biasa kena tegur, tak saya tegur. Tapi kalau orang tua dulu pantang dia dengar perkataan kalimah nafi isbat ni tak selesai. La ilah seolah-olah, apa kata la ilah tak ada Tuhan, tak ada Tuhan. Tuhan ada lah. Nak kata apa? Ulama kita tak bagi sebut tak habis. Sebut ajar, sebut habis. Ni kita bahas ni. Kita bahas ni andai kata kalau sebut tak habis, dia orang mati. Ya tak? Taklah bermaksud dia menafikan Tuhan sama sekali. Pasal yang tu hanya uslub dan kaedah bahasa saja. Kaedah bahasa saja. Macam mana pun, jangan berhenti pada la ilah, lepas tu tak sambung ilallah. Tak bagi. Kaedah ni selalunya kita belajar dalam kaedah tajwid masalah waqaf. Qad sami'a Allahu qawla alladhina qalu. Inallah. Laqad ke apa? Laqad sami'a Allah. Laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Tu asal sambung dia sampai habis. Waqaf itu elok. Tapi jangan baca macam ni.
Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqir. Terjemah berhenti kat situ. Ke depan tu saya tak mahu terjemah, saya nak ambil perkataan belakang saja. Dia kata apa? Sesungguhnya Allah Ta'ala ni fakir. Macam kafir tak kafir? Sengaja sebut, sengaja berhenti, i'tiqad orang Ta'ala fakir, kafir. Memang kafir kalau cakap itu. Tapi orang yang dia baca tu, dia bukan faham dia sebut apa. Dia memang faham Allah ni Tuhan sebenar. Allah ghani, bukan fakir. Yang fakir ni siapa? Yang fakir makhluk. Makhluk lah fakir ke orang Ta'ala. Itu i'tiqad dia. Jadi andai kata dia berhenti dekat innallaha faqir, taklah jadi kafir. Tapi yang tu kaedah kita belajar tajwid, yang tu dia panggil waqaf qabih. Qabih bisa dengar tak bisa dengar, tu tuan-tuannya hai pengaji tajwid kan. Waqaf qabih faham tak? Waqaf ni omong Indonesianya waqaf yang jelek sekali kan. Amat jelek. Jelek. Waqaf huduh benar lah kan. Macam yang saya sebut ayat macam ni. Masalah wakaf juga. Saya makan roti bengali bawa rumah. Faham? Saya cerita apa? Saya makan roti bengali tak bawa rumah. Tapi jangan salah roti. Saya makan roti bengali bawa rumah. Kan makna lain. Tapi cerita bengali dengan roti tak ada masalah mana. Tapi kata innallaha faqir wa nahnu aghniya. Ni masalah. Faham saya nak cerita banding apa? Cerita roti bengali tu untuk ceria majlis bagi. Oh macam tu ke? Macam tu nya kefahaman lah yang ulama kita bahas tu. Cuma kita tak sampai level tu. Melengur lah kita, cabut mengkotek, mutasil, berdengung kepala kan. Tapi tujuan dia nak sebut, itulah tujuannya. Kalau ulama kita dia punya cermat, bahas, sampai macam tu tahap ilmu je. Tu yang dengan contoh saya bagi tadi. Kalau tuan-tuan belajar Arab betul-betul, agak-agak faham tak kenapa dia bahas apa? Tentu faham. Pasal boleh faham saya makan roti bengali bawa rumah tu. Maksudnya tu tak faham lah saya cerita apa. Cuma tak faham istilah tu saya tak faham. Baik. Kemudian dia kata, jadi selesai lafaz tu. Macam mana pun asal nak sebut, janganlah ajar sebut la ilah. Janganlah. Pasal kita dilarang menyebut kalimah yang tak selesai. Dia bukan masalah pada orang bercakap. Dia masalah pada orang yang mendengar. Satu mendengar pula, sorry. Kalau nak bercakap, apatah lagi bercakap di hadapan orang ramai, kena berhati-hati sungguh-sungguh. Pasal apa? Takut-takut nanti apa yang kita sebut, kita faham apa yang kita sebut, tapi orang lain akan salah faham dengan sebutan kita. Memang banyak pun tuan. Saya pengalaman negeri pun banyak tu. Kita sebut lain, orang sebut lain. Hatta saya ada pengalaman dekat India tu. Syekh duk dengar dia adalah majlis, dan sebelum dia bayar apa, ada khalifah-khalifah lain duk cakap ceritalah akidah apa. Ada satu ketika tu dia cakap terlalu ringkas. Syekh faham kan? Dia pun faham. Tapi percakapan dia terlalu ringkas. Habis dia bercakap. Habis bercakap kan? Dia tegur. Kata dia, engkau cakap macam ni, orang faham ke? Pasal dia cakap terlalu ringkas. Mau berlutut anak murid dia tu. Minta maaf. Dia kata, lain kali nak bercakap, kau kena cerita habis. Satu. Ikut tertib macam mana aku dah ajar. Tu guru tu tak tegur anak murid dia. Macam mana aku dah ajar. Macam tu bahasa dia sebut. Macam mana aku dah ajar tu tegur je. Dia kata apa? Jizarkah. Baik tu guru. Apa masalah? Pasal dia sebut terlalu ringkas, takut orang dengar nanti salah faham. Tutup guru, ulama-ulama kita, dia ambil perhatian dalam bab penyampaian sampai macam tu. Macam tu. Khasnya tak kita bicara la ilah, jangan ajarlah sebut la ilah ni. Ajarlah habis. Berbanding dengan kita sebut macam ni, illallah. Itu tak apa. Jangan la ilah.
La ilah. Jangan zikir tu. Zikir dengar depan ni, ujung tak dengar. Kalau zikir depan tak dengar, ujung dengar tak apa. Illallah, 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 illallah. Gagah je. Nak faham saya buat apa kan? Kita pun dengar murni juga. Pasal apa? Melainkan Allah. Allah, maksudnya Allah juga adalah Tuhan. Tapi kalau la ilah, la ilah, la ilah, la ilah. Menata apa dia sebut ni, tak ada Tuhan, tak ada Tuhan ni. Boleh faham saya sebut apa tak? Satu jaga. Satu zikir pun jagalah. Ada orang zikir ni macam intonasi juga. Kadang kuat sana, kuat sini, kadang sini kuat, sana lemah kan. Bila kita dengar dengan jarak jauh sikit, bunyi macam-macam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita pun dia depan belakang dia buat ni. Ada la la. Orang la, dia bunyi lam alif hamzah. Ini kesalahan-kesalahan yang kadang tak disedari. La il la il la il la il a i. Dengar a i dengar. Okey. Asalnya saya sebut nak sebut habis-habis tak illallah, illallah. Itu okey. Tak apa. Allah, Allah, Allah. Okey juga. Saya sebut Allah okey. Kan la ilah, la ilah, la ilah. Itu kacau. Itu kacau. Jangan ajar sebut itu. Baik. Sikit pembahasan pada masalah sebut la ilah tak habis. Situ sikit. Kemudian kata dia diitlakkan istisna ini atas munqati itu pada majaz jua, kata dia. Dia kata kita dalam kaedah istilah ulama tauhid ni, dalam ulama nahwu ni, bahas bab ni, dia kata mengatakan istisna illallah, la ilaha illallah. Istisna kan lafaz Allah daripada ilah ni dipanggil munqati ni, dipanggil majaz juga. Dia panggil majaz. Majaz ni apa? Majaz ni adalah kata kiasan. Maksudnya dia bukan kata hakiki. Siap. Yang tu pun kalau saya panjang lagi pun cerita majaz tu pun tak manfaat juga rasanya. Ada tempat-tempat kalau saya sebut majaz, besar faham. Khasnya nak faham majaz akli apa. Tapi kat sini kalau saya sebut majaz ini, kata dia munqati lain daripada mustasna minhu atas jalan majazi saja. Itlaqil sad. Allahumma salli. Tak boleh. Saya sebut ni jadi panjang. Melerik. Siap hidup. Dan kata yang berkata dengan bahawasanya keluar daripada bagai istisna, maka tiada dinamakan istisna muttasil dan tiada istisna munqati itu dhaif. Okey. Ini satu hal lagi. Dia kata ada pendapat yang kata bahawasanya la ilaha illallah ni, kata dia, yang ni bukan istisna muttasil pun bukan, istisna munqati pun bukan. Pula. Untuk istisna apa? Istisna bukan muttasil, bukan munqati. Istisna ialah. Ada ke macam tu? Tak ada. Kaedah bahasa Arab ni dia ada dua jenis. Kalau mustasna daripada mustasna minhu, yang tu muttasil. Kalau bukan, yang tu nama dia munqati. Ini muttasil pun bukan, munqati pun bukan. Apa dia? Pendapat yang kata bukan daripada istisna muttasil munqati, pendapat ni dhaif. Okey. Siap. Sikit lagi sebut ini. Tu ulama kita kadang-kadang dia nakal benda macam ni, nak buat apa? Yang ni juga satu disiplin ulama kita sebut, inilah amanah ilmu. Maksudnya bila ilmu, maksudnya ada benda yang istilah bahas ada, disebutkan juga untuk menunjukkan pembahasan tu ada, dan tujuan dia berhati-hati jangan sampai terkeliru ambil salah faham yang dhaif ni. Itu antara tujuan. Kata kita kadang cerita hak akidah betul lah tu, dalam masa yang sama
cerita juga yang tak elok. Cerita hak tak elok buat apa? Supaya jangan terjatuh ke bahagian yang tak elok, yang salah. Ya. Contoh misal, mukjizat. Bagus cerita mukjizat. Tapi lawan mukjizat ialah sihir. Kenapa nak cerita sihir? Supaya jangan terjebak dengan sihir. Satu. Dan jangan sampai nanti teranggap sihir adalah mukjizat. Okey. Ya. Itu mengapa disebut qaul dhaif, ada pendapat tak betul, supaya orang kata apa, ada kita punya bahasa istilah sebut ada pro kontra macam tu kot bahasanya. Kalau kita buat uji kaji makmal kan, dia ada uji kaji kawalan. Kita nak test satu benda, gunakan yang ni, kita nak buat uji kaji. Ada satu lagi yang ni yang dia kontranya. Dia bukan ada pro, dia memang kita tahu dah keputusan dia apa nanti. Dia adalah sebagai istilahnya uji kaji kawalan. Untuk kot. Sama dengan kaedah macam ni. Jadi ulama kita dia cerita hak betul, dia cerita hak tak betul. Tujuan yang apa? Supaya kawal. Jangan pergi buat yang salah. Satu ada qaul dhaif, ada pendapat yang tertolak. Sekali lagi buat misal lagi, masih atas kaedah tu. Macam kita belajar rukun sembahyang, syarat sembahyang, ulama ajar juga apa dia benda yang membatalkan sembahyang. Maksud apa? Jangan pergi buat benda tu, nanti batal. Kita belajar apa rukun wuduk, syarat wuduk. Wuduk dia ajar juga apa perkara yang membatalkan wuduk. Maksud apa? Jangan buat benda ni, batal kena ambil lain. Kita belajar apa Islam. Ni Islam, ni Islam. Ni apa? Ni kufur. Ni syirik. Ni istilahnya mubtadi', bidah. Ni murtad. Yang ni apa? Yang ni nama dia Mu'tazilah. Ni Jabariyah. Ni Murji'ah. Ni Batiniyah. Ni Wahabiyah. Itu. Ni Syiah. Ni Qadariyah. Ni Mujassimah. Macam-macam nama lah. Pasal apa ni? Cerita hak tak betul ni. Jangan terjebak pada akidah yang salah. Ambil yang betul-betul. Ahli sunnah wal jamaah. Ini prinsip kenapa ulama cerita. Kalau ikut yang doa-doa cerita berapa semak kepala je. Tujuan supaya jangan terjebak dengan pahaman salah. Allah. Satu kalau kita tengok juga di atas rahsia ulama sebut macam ni. Apa dia? Nak maafkan kita. Kita hidup ni bukan semua keliling kita benda elok. Jadi berhati-hatilah. Kenali apa yang hak, hindarkan apa yang batil. Tuan-tuan nak beli barang, buka peti sejuk dekat supermarket. Tuan-tuan beli cap apa? Kalau burger brand apa? Sebut tengok satu. Ramli lah. Jangan beli nama-nama walaupun bunyi macam Islamik tapi nama Saudi tapi Malaysia punya. Pula tu Cha. Bukan Mim. Mim tu Melayu lah. Cha tu Cina. Cina pula bukan China. Muslim China punya kan. China, Malaysia ni semua kebanyakan Tionghoa kan. Itulah sikit. Kita mesti ada prinsip BMF. Tukar sikit. BMO. Bukan buy Muslim first. Buy Muslim only. Only. Especially dalam bab food. Buy Muslim only. Never buy non-Muslim food. Never buy. Patutnya macam tu. Bukan BMF. Kalau BMF ni, buy Muslim first. Maksudnya secondly, second choice. Boleh juga lah beli food yang from non-Muslim. Wow, nanti dia singgah kedai kopi tiam. Pening kita. Sepatutnya BMO. Ini saja. Ada kawan-kawan saya pernah istilah gitu. Kita ngajar dia kata macam tu. Saya sambung je lah. Ataupun dia kata macam ni. Dia tak BMO rupanya Muslim. Kita sangka Muslim. Rupanya buat kopiah je. Rupanya Sibah Gangga. Bukan Muslim rupanya. Nama pun Sibah lah. Contoh kan. Jadi kena kata macam mana. Bukan BMO. BOMO. By original Muslim only. Bukan fake punya Muslim. Saja kita melawak gitulah menyambil. Dah kena bawa barang kan. Okay. Celaka punya ingat mamak, punya Hindu.
Oh, kan? Ensure yourself you buy from original Muslim only. BOMO. Bomo pula. Janganlah baca bomo tak mahir. Singkatan. Kita melawak sambil tu lah. Lagi serius sangat. Tajuk ni kan dia susah sikit. Mengkotek, mutasil. Oh, heavy lah. Relax sikit. Benda senang je. Cuma susah pasal tak saya jumpa. Jadi kita nak ambil atas kesimpulan istisna dan mengkotek ni di mana ni? Nak kata ilah yang kita nafi atas, kita ambil bahasa umum nafi tu je. La ilaha illallah. Ilah yang dinafi ni ilah yang disembah dengan sebenar atas jalan takdir. Ilallah. Yang ni yang kita nak isbatkan. Kita nak isbatkan ni Allah adalah ilah yang disembah dengan sebenarnya hakiki. Pasal itulah dipanggil munqati', pasal Allah, lafaz Allah ni lain daripada mustasna minhu, lain daripada ilah. Pasal yang ni hanya pada takdir, yang ni pada realiti. Satu sudut kita belajar dulu, yang ni kulli, ni juzi. Sah istisna macam apa? Yang ni lafaz am, ni lafaz khas. Kan? Dia ada satu. Dasar kita nak faham macam mana kita punya pelajaran awal-awal kitab dulu. Kalimah ni nak faham apa? Makhluk bukan ilah, Allah saja ilah. Dari sudut zat dia, sifat dia, perbuatan dia. Sudut zat macam mana? Refresh balik kita punya fahaman. La ilaha illallah ni Allah je ilah, zat yang memang hakiki wujud, sedia wujud, kekal wujud, yang dia wujud sendiri, qaimun binafsi, tak hajat pada apa-apa, sedia wujud. Hanya Allah Ta'ala. Zat selain pada Allah Ta'ala tak ada yang sedia wujud. Sedia wujud hanya Allah wahdahu la syarikalah. Sifat Allah saja sempurna. Selain pada Allah, mana ada yang bersifat sempurna macam Allah Ta'ala. Hidup. Allah saja sifat hidup. Makhluk bukan hidup. Nampak hidup, benarnya bukan hidup, tapi dihidupkan. Kita perasan kita hidup. Refresh balik pelajaran tu. Allah dia saja quwwah, wa annal quwwata lillahi jami'ah. Dengan tu dia boleh buat perbuatan. Makhluk tak boleh buat apa-apa daya upaya perbuatan dia sendiri, diri dia sendiri, zat dia sendiri, tak boleh. Melainkan semua daripada daya upaya datang pada Allah Ta'ala. Nampak rupa dia buat, tapi kederat datang hanya daripada Allah Ta'ala, the one and only. Tak ada siapa yang bersekutu dengan dia. La ilaha illallah. Milik Allah, dia yang cipta kita, tentulah dia milik kita. Makhluk tak ada yang boleh milik hatta diri dia sendiri. Diri dia sendiri pun dia tak milik. Macam mana dia nak milik sesuatu yang lain? La ilaha illallah. Ni faham la ilaha illallah yang kita nak bawa dalam masuk ketuhanan. Satu dalam bab milik itu sebut macam mana dalam Quran? La yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Rajak-rajak mulut je sebut tu. Nama manusia ni la yamliku li nafsihi. La yamliku li anfusihim. La yamliku li anfusihim naf'a wala darra. Wala yamliku li anfusihim naf'an. La yamliku li anfusihim darran wala hayatan wala lajak-lajak mulut saya sebut. Nak sebut Qur'an saya sebut tadi tu memang ada lah Quran tu. Cuma kita jarang dengar Tok Guru tu sebut ayat Quran tu. Tapi itulah antara huraian la ilaha illallah. Makhluk jangan kata nak milik atau benda, rumah, istana apa tanah. Diri sendiri kita tak milik. Tak percaya try no. Jantung tuan-tuan kena lemah jantung, cuba bagi dia kuat. Try no. Sorry, ada orang sikit jantung lah. Sorry. Tak ada niat apa-apa. Telajak semua. Tuan-tuan darah tinggi bagi low pressure no. Boleh tak? Diri gula tinggi, kalau tuan-tuan memiliki diri sendiri, bagi gula turun. Bahkan jadi hypo pula. Turun. Jadi 1 pula. Boleh? Tak boleh. Siapa? Kita tak boleh milik diri kita dalam bab pengurusan. Rambut tu putih, cuma jampi lagi jadi hitam. Try lah buat. Boleh buat, saya nak belajar. So, boleh? Tak ada je. Tuan-tuan ngaji ni tidur ngantuk. Try lah. Boleh usaha buat bagi sahabat tak mengantuk. Basuh air tapi kalau dah kena letih ni. Lambat aircon sejuk lah.
Tak faham lah tu. Kita tak boleh milik diri kita sendiri. Ada benda kita nak pun tak boleh buat. Yang mutlak boleh buat apa saja kehendak dia, kun fayakun ni apa? Illallah, illallah, illallah. Tu kena kita belajar macam tu. Baik. Kata dia selesailah perkataan dia terjemah perkataan Syekh Ahmad Suhaimi, wallahul muwafiqu lis-sadadi. Allah sajalah yang boleh memberikan taufik kepada jalan yang benar. InsyaAllah kita sambung nanti al-faslu tsani fi syurutiha. Bermula pasal yang kedua pada menyatakan segala syarat-syaratnya. Jadi insyaAllah kita nak jumpa nanti bicara la ilaha illallah tu satu sudut selesai. Kita nak bicara syarat-syarat menyebut la ilaha illallah, yang dengan la ilaha illallah tu seorang tu jadi Islam. Macam mana pula sebut nak jadi iman. Nanti ke depan nanti ada bab ketiga, keempat tentang zikir, adab sebelum zikir, semasa zikir, selepas zikir. Dia akan bahas nanti. Pasal bila kita dah faham la ilaha illallah ni, lazim daripada kita faham ni, sepatutnya kita kena banyak dengan zikir. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala taufik hidayah kita, bagi kita bersungguh-sungguh untuk dapatkan maksud yang ada pada la ilaha illallah ni. Antara kaifiat dia dengan berzikir, hati kita bersih, dapat nur, cahaya. InsyaAllah sentiasa ingat Allah Ta'ala, sentiasa. Allah. Ada soal? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika wa abada bi rahmatika ya arhamar rahimin, warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.